Inilah berita utama hari ini. Kehadiran PM Wong di Forum Boao bagi Asia di Hainan cerminkan hubungan semakin kukuh Singapura dengan China. Singapura dan Jerman dijangka tingkatkan kerjasama dalam kemampanan, inovasi serta pembiayaan hijau. Dan para pekerja platform catat kadar cedera parah dan kematian 5 kali lebih tinggi berbanding keseluruhan tenaga kerja di sini tahun lalu. Salam sejahtera. Kehadiran Perdana Menteri Lawrence Wong di Forum Boao untuk Asia di China menunjukkan Singapura sedang memperkukuh hubungan dengan China sambil terus terhubung dengan rakan-rakan di seluruh Asia. Demikian menurut para pemerhati yang juga percaya bahawa ini mencerminkan pendekatan Singapura untuk mengekalkan hubungan kukuh dengan ekonomi-ekonomi utama walaupun persekitaran global semakin kompleks. Hubungan Singapura-China sudah lama terjalin, merangkumi perdagangan, pelaburan serta kerjasama antara pemerintah. Ini termasuk projek seperti Taman Perusahaan Suzhou dan inisiatif keterhubungan Chongqing serta pertukaran peringkat tinggi yang kerap. Para penganalisis berkata kehadiran PM Wong di Forum Boao dilihat sebagai tanda pentingnya hubungan tersebut. I think, of course, there might be the occasional disagreements on certain issues, but this is natural because there are very few countries in the world that align perfectly on all issues. In fact, I don't think it exists. So the fact that Singapore Prime Minister has been invited to deliver the keynote speech there indicates Singapore's relationship with China is actually very mature, very strong. Lawatan Encik Wong juga berlangsung ketika hubungan antara China dengan Jepun tegang. Namun para penganalisis berkata pendekatan Singapura kekal konsisten, iaitu mengekalkan hubungan kerja yang kukuh dengan ekonomi-ekonomi utama berpandukan kepentingan negara. Penganalisis berkata Singapura tidak melihat hubungannya melalui pendekatan kalah menang. Sebaliknya, ia berusaha berinteraksi dengan semua rakan. Namun apabila ketegangan global meningkat dan persaingan antara kuasa besar semakin mendalam, Singapura mungkin mendapati bahawa semakin mencabar untuk mengemudi kepentingan yang bersaing. It's a more difficult environment. That doesn't mean that Singapore will stop trying. I guess the question will be, what's the next step? If we are looking at a more restrictive trading and investment environment, what will Singapore do to prepare ourselves for that kind of a future, even as we hope that things will open up again? So that bit is a little bit less clear. Para pengamat berkata Singapura tidak berhasrat untuk bertindak sebagai orang tengah antara kuasa-kuasa besar, tetapi sebaliknya mengemukakan pendiriannya sendiri dan terus berinteraksi dengan semua pihak. PM Wong menegaskan bahawa Singapura akan bekerjasama dengan negara-negara yang sehaluan bagi mempertahankan tatanan berasaskan peraturan dalam persekitaran yang semakin tidak menentu. Encik Wong dijadual menyampaikan ucap tama pada sesi pembukaan Forum Boao itu esok. Timbalan Perdana Menteri Gan Kim Yong yang kini melawat Jerman berkata lebih banyak perniagaan kini meneroka Singapura sebagai pilihan bagi mempelbagaikan operasi mereka di tengah-tengah ketidaktentuan global. Pada masa yang sama, Encik Gan menggalak perniagaan tempatan supaya melabur dalam pasaran luar negara. PM Gan berkata demikian dalam satu wawancara yang dijalankan sebelum keberangkatannya ke Jerman bagi mengeratkan hubungan ekonomi. Kedua-dua negara dijangka meningkatkan kerjasama dalam kemampanan, inovasi serta pembiayaan hijau. Jerman lebih dikenali kerana industri berat, sektor automotif yang kukuh serta kejuruteraan canggih. PM Gan yang juga merupakan Menteri Perdagangan dan Perusahaan berkata, inilah antara bidang yang Singapura mahu bekerjasama. Yang menambah, kerjasama tersebut saling memberi manfaat. Singapura akan memanfaatkan pembangunan industri Jerman serta kekuatan latihan dan pendidikan berasaskan kemahiran. We hope they will continue to see how they can bring the technology and skills to Singapore so that we can level up. And we also encourage our companies to look at Germany and look at it as a gateway to the rest of Europe.
Dengan perkembangan geopolitik terkini termasuk perang di Timur Tengah, Encik Gan berkata bahawa ada peningkatan pertanyaan dari firma-firma melangkaui Jerman yang mahu mempelbagaikan dan bertapak di Singapura. Semua perkembangan ini dicatatkan sedang Singapura bersiap sedia menjadi pengerusi ASEAN tahun depan. Menurut DPM Gan, pertemuan beliau dengan rakan-rakan dari Jerman akan membantu menetapkan asas bagi hubungan lebih kukuh antara EU dengan ASEAN. Pekerja platform mencatat kadar kecederaan dan kematian kira-kira 5 kali lebih tinggi berbanding keseluruhan tenaga kerja pada tahun lalu. Tugas penghantaran membentuk sebahagian besar kes-kes demikian disebabkan risiko lebih tinggi berkaitan dengan berada di jalan raya. Data tersebut didedahkan dalam laporan tahunan Keselamatan dan Kesihatan Tempat Kerja WSH yang buat julung-julung kalinya berkongsi perincian berkaitan golongan pekerja platform. Dalam kesibukan serta tergesa-gesa membuat penghantaran, kemalangan melibatkan pekerja platform sering berlaku. Tahun lalu, 2 pekerja sedemikian maut ketika bertugas, sedang lebih 70 yang lain cedera parah. Ini bermakna kadar kecederaan yang parah dan membawa maut ialah 84.6 bagi setiap 100,000 pekerja platform. Lantas, Kementerian Tenaga Manusia MOM berkongsi bahawa sebuah kumpulan kerja baru dibentuk untuk mengkaji huraian bagi meningkatkan keselamatan golongan itu. The work group will explore how to strengthen system incentives and safeguards and to better protect platform workers from injuries at work. This includes enhancing detection and deterrence of unsafe behaviors, providing recognition and rewards for safety outcomes, and raising awareness of road safety risks and safe practices. Syarikat pengendali platform juga memainkan peranan mereka. Foodpanda berkongsi pihaknya sedang meneroka langkah-langkah untuk membantu para penunggang motosikal dengan lebih baik lagi. Manakala Grab akur keadaan di jalan raya terdedah kepada banyak risiko. Lantas, ia terus komited untuk bekerjasama dengan kumpulan kerja baru bagi meningkatkan piawaian bagi seluruh sektor. Kedua-dua firma juga terlibat dalam projek perintis oleh Persatuan Industri Platform Digital untuk menguji teknologi baru seperti penderia pengawasan untuk penunggang kenderaan 2 roda. Saudara, kadar kecederaan yang membawa maut di tempat kerja jatuh ke paras terendah dalam tempoh 5 tahun iaitu 0.96 bagi setiap 100,000 pekerja. Bagi menurunkan lagi kadar itu, Kementerian Tenaga Manusia MOM menyatakan satu perikatan tindakan yang memberi tumpuan kepada kesihatan dan keselamatan akan dilancarkan pada separuh kedua tahun ini. Jika dilihat kepada data merentasi pelbagai industri, sektor binaan mendahului senarai menyumbang 24% daripada semua kecederaan maut dan parah tahun lalu. Pergilangan menyusul di tempat kedua, penyumbang kira-kira 1 daripada setiap 5 kes. Pengangkutan dan penyimpanan berada di tempat ketiga dengan kadar 10%. Dan bagi sektor binaan, aktiviti berskala lebih kecil seperti hartanah kekal sebagai penyumbang terbesar bagi kemalangan. Perkembangan sekitar peperangan di Timur Tengah menyusul selepas ini. Bagaimanakah kesan konflik berpanjangan itu atas bekalan tenaga di rantau Asia? Kupasannya selepas ini. Kembali bersama berita. Amerika Syarikat menyatakan ia menghantar pelan perdamaian 15 perkara kepada Iran bagi menamatkan perang Timur Tengah. Iran bagaimanapun belum menyatakan jika ia menerima saranan tersebut. Iran dalam pada itu terus menafikan bahawa ia sedang menjalankan rundingan langsung dengan Amerika sebagaimana yang diumumkan Presiden Donald Trump. Presiden Trump malah mendakwa bahawa Tehran memberinya hadiah yang berkaitan dengan minyak dan gas. Semua ini berlaku sedang tentera Amerika dilapor sedang bersiap mengerahkan 1,000 askarnya ke Timur Tengah. Ini tambahan kepada sekitar 5,000 askar yang diumumkan sebelum ini. Sekitar 50,000 askar Amerika sudah pun berada di rantau Timur Tengah.
Saudara, perang Timur Tengah yang kini menghampiri 4 minggu belum menunjukkan tanda-tanda akan bereda. Agensi Tenaga Atom Iran menuduh Amerika dan Israel menyerang loji kuasa nuklear Bushehr selepas sebuah peluru berpandu jatuh berhampiran loji itu tetapi tidak menimpakan sebarang kerosakan. Washington mendakwa menangguhkan selama 5 hari rancangannya untuk menyerang loji kuasa dan kemudahan utama lain Iran. Sementara itu, Kuwait melaporkan beberapa drone menyasarkan tangki bahan api mencetuskan kebakaran di lapangan terbang antarabangsanya yang ditutup. Namun tiada kecederaan dicatatkan dan kerosakan yang berlaku adalah terhad. Tidak jelas pihak mana yang bertanggungjawab ke atas serangan itu. Filipina menyatakan ia kini bekerjasama dengan Amerika Syarikat untuk meninjau pembelian minyak dari negara-negara yang dikenakan sekatan oleh Amerika. Yang sedang negara itu dilapor menerima kiriman pertama minyak mentah Rusia dalam 5 tahun menyusuli pengecualian sekatan selama 30 hari oleh Washington. Manila mengisytiharkan darurat tenaga bagi seluruh negara bagi menangani krisis yang semakin mendalam akibat kesan perang di Timur Tengah. Filipina mengimport 98% minyaknya dari Teluk Parsi. Harga minyak kini sudah naik lebih seganda di negara itu sedang perang Timur Tengah bermula bulan lalu. Keadaan darurat yang disiarkan pemerintah Presiden Ferdinand Marcos Jr. membolehkan pegawai pemerintah mengambil tindakan terhadap perbuatan menyorok atau pencatuan. Pemerintah juga menyatakan awal minggu ini bahawa ia mempunyai bekalan minyak yang cukup hanya untuk sekitar 45 hari. Dan di negara-negara Asia lain pula, sebilangan negara sedang meningkatkan langkah menjimatkan minyak di tengah-tengah krisis tersebut. Di Vietnam misalnya, bekalan minyak terhad memaksa syarikat penerbangan Vietnam Airlines untuk menggantung beberapa penerbangan domestik, sementara penerbangan tambang jimat Vietjet Aviation sedang mengurangkan kekerapan penerbangannya. Di Kemboja, para pembekal tempahan Sikomex menyatakan akan menggantung penjualan mulai 1 April. Perdana Menteri Hun Manet menggesa rakyat supaya berjimat minyak dengan mengurangkan perjalanan. Dan di Korea Selatan pula, Presiden Lee Jae-myung mengumumkan langkah pencegahan kecemasan dengan sistem sekatan kenderaan selama 5 hari di seluruh sektor awam akan bermula hari ini. Pemerintah sedang mempercepat rancangan bagi belanjawan tambahan bernilai lebih 16.5 bilion dolar Amerika. Dalam pada itu, Jepun terus menggunakan lebih banyak rizab minyaknya menyusuli penutupan Selat Hormuz. Perdana Menteri Sanae Takaichi berkata, Tokyo akan mengeluarkan lebih banyak daripada rizab strategiknya dan akan menggunakan rizab yang disimpan secara bersama dengan negara-negara Teluk. 95% minyak Jepun datang dari Timur Tengah dan mempunyai sebahagian daripada rizab terbesar di dunia. China bagaimanapun tidak jadi melaksanakan kenaikan harga minyak yang dirancangkan demi membantu para pemandu. Walaupun ada rizab minyak, Beijing menunjukkan sikap berjaga-jaga untuk mengurus bekalannya dalam jangka pendek. Lebih 90 usaha niaga dan syarikat pemula yang terlibat dalam teknologi canggih yang sepadan dengan keutamaan Singapura akan menerima bantuan dalam tempoh 5 tahun akan datang. Antaranya projek termasuk projek AI dan kemampanan. Inisiatif tersebut merupakan kerjasama antara Universiti Teknologi Nanyang NTU dan UOB. Hub terbaru itu akan menempatkan pelbagai pasukan daripada program penciptaan usaha niaga NTU. 50 pasukan pelajar NTU juga akan diberi bimbingan, ruang kerja dan dana pembiayaan sehingga $100,000. Operasi menembak burung gagak akan dijalankan semula di 9 daerah seperti Bishan dan Jurong. Pihak berkuasa sudah pun memulakan operasi itu semalam di Bishan. Menteri Pembangunan Negara Chee Hong Tat dalam satu catatan media sosial menyatakan NParks mengikuti protokol keselamatan ketat bagi operasi ini. Ini termasuk memasang hadangan dan papan tanda di zon menembak demi menasihatkan orang ramai agar menghindari kawasan tersebut.
Konsert perhimpunan semula kumpulan K-pop BTS menerusi Netflix hujung minggu lalu menarik 18.4 juta tontonan dari seluruh dunia. Persembahan ini juga menarik lebih 100,000 penonton di tapak konsert ini di Seoul. Menyusuli kejayaan siaran konsert ini, Netflix dijangka menerbitkan pula babak-babak belakang tabir pembuatan album terkini BTS iaitu Arirang. Konsert-konsert susulan BTS di seluruh dunia bermula bulan depan dijangka menjana penjualan sehingga $2 bilion Amerika. Ranking Universiti Dunia QS menunjukkan bahawa Singapura merupakan antara yang paling pesat meningkat di dunia. Kami bawakan perincian dapatannya selepas ini. Masih lagi bersama berita. Saudara, pelaburan kukuh dalam penyelidikan dan bakat termasuk kecerdasan buatan AI serta penekanan kuat terhadap kemahiran dan daya kerja memacu daya saing global sistem pendidikan tinggi Singapura. Demikian menurut ranking Universiti Dunia QS terkini di mana Singapura kini merupakan antara yang paling pesat meningkat di dunia. 42 daripada 116 subjek dalam sistem pendidikan tingginya berada dalam 10 tangga teratas global. Ini sekaligus meletakkannya di tempat pertama di Asia dan ketiga di dunia selepas Amerika Syarikat dan United Kingdom. Dua mata pelajaran di Universiti Nasional Singapura NUS iaitu kejuruteraan awam dan struktur serta sains bahan naik ke tangga kedua di peringkat global. Sains data dan AI juga meningkat. Secara keseluruhannya, lebih 60% mata pelajaran bertambah baik mengukuhkan NUS sebagai institusi terkemuka di Asia. Universiti Teknologi Nanyang NTU pula mencatat jumlah subjek yang paling banyak tersenarai. Beberapa daripadanya mencapai kedudukan tertinggi pernah dicapainya, termasuk pengajian komunikasi dan media yang kini berada di tangga kedua di peringkat global. Sementara itu, Universiti Pengurusan Singapura SMU merupakan antara institusi yang menunjukkan peningkatan paling ketara di dunia dengan bidang undang-undangnya melonjak 45 tangga. Singapore is looking quite attractive, if competitive, from a point of view of finding the right talent. So I think there is a sort of a causal loop, if you will, between employability driving the rankings and then the rankings making a destination more attractive from an employability perspective, and therefore employability further driving the rankings. Saudara, Aidilfitri disambut umat Islam sedunia dengan pelbagai cara mengikut budaya dan tradisi masing-masing. Di Nusantara, antara adat yang tersela adalah dari sudut pakaian, makanan dan amalan ziarah menziarahi. Demikian tulis pensyarah kanan Jabatan Pengajian Melayu NUS, Dr. Azhar Ibrahim Alwi dalam Pojok Alam Melayu di portal berita Mediacorp. Menurut Dr. Azhar, walaupun berbeza bentuk, makna sebenar Hari Raya Aidilfitri adalah sebagai hari kemenangan selepas menunaikan ibadah puasa serta peluang untuk memperkukuh hubungan sesama insan. Sambutan ini juga seharusnya menjadi waktu untuk meningkatkan kerohanian, saling memaafi dan berkongsi rezeki dengan golongan memerlukan. Namun, terkandung peringatan agar umat Islam tidak berlebih-lebihan atau bersikap boros dalam berbelanja sehingga mengabaikan nilai sebenar Aidilfitri. Kerana pada hakikatnya Aidilfitri menuntut kesyukuran melalui amalan termasuk bersedekah dan berzakat demi membina kesejahteraan sosial dan memperkukuh keimanan. Saudara, anda boleh membaca kupasan lengkap Dr. Azhar mengenai erti sebenar sambutan lebaran itu di portal berita Mediacorp. Dan saudara, rancangan ehwal semasa detik malam ini beraya dengan orang pulau. Bekas penduduk pulau di merata Singapura berkongsi budaya dan pengalaman mereka tinggal di pulau. Ini satu usaha sedang giat dijalankan untuk memelihara kehidupan kampung di Pulau Ubin. Rumah 6J ini adalah satu daripada 5 rumah kampung yang akan dibaiki semula di Pulau Ubin. Ia adalah sebahagian daripada projek pemuliharaan yang dijalankan oleh NParks.
Penerajui projek tersebut ialah Nur Syazwan Abdul Majid, seorang anak keturunan penduduk Pulau Ubin, dan Raja Muhammad Fairuz, seorang pensyarah dalam bidang seni bina dari Politeknik Ngee Ann. Projek pemeliharaan itu memberi perhatian kepada 3 aspek: kerohanian, warisan dan pendidikan. Kita akan memperbagikan ini untuk ruang semayang, dan di sini pula di depan kita juga akan mengadakan tujuan untuk dijadikan galeri masyarakat, dan di belakang pula dia akan diubahkan untuk menjadi bilik kegiatan di mana kita akan adakan apa-apa kegiatan berkolaborasi bersama dengan para pendidik, guru, sesiapa sahaja yang ingin mendalami dan mempelajari tentang adat budaya orang Melayu Pulau Ubin di sini. Anda boleh saksikan sepenuhnya edisi khas Detik Raya selepas siaran berita ini. Dengan semua laporan itu tadi, saudara, sekian berita untuk malam ini. Sehingga berjumpa lagi. Salam hormat.